Malaysia adalah merupakan sebuah negara membangun dan pesat berkembang ke arah negara maju, terdiri daripada pelbagai ras bangsa yang hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Sifat keharmonian yang dicapai oleh rakyat Malaysia tersebut telah membuatkan mereka bekerjasama dalam membantu kerajaan ke arah membentuk matlamat dan mencapai visi negara maju menjelang 2020. Namun, dalam usaha untuk membentuk Malaysia ke arah negara maju, gejala masalah sosial yang berlaku terutamanya dalam kalangan juvana pada masa kini sedikit sebanyak telah membantutkan usaha pembangunan negara kita. Golongan remaja atau juvana merupakan kelompok penting ke arah pembangunan negara di masa depan. Mereka merupakan pelapis dan pemimpin untuk mencerna keberdayaan negara bagi mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara maju, moden, harmoni, toleransi, berintegriti dan mempunyai kewibawaan tamadun bangsa yang komprehensif. Oleh itu, adalah perlu generasi remaja atau juvana diberi perhatian dan bimbingan supaya mereka berada di landasan yang betul untuk mencapai harapan kejayaan. Saya akan membentangkan tentang definisi jenayah juvana. Istilah jenayah juvana merujuk kepada pelanggaran undang-undang oleh seseorang juvana mengikut Aktah Mahkamah Juvana 1947 dalam kurungan Aktah 90. Juvana membawa makna seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah Seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 18 tahun. Berdasarkan definisi di atas, boleh difahami bahawa kes juvana ini sebenarnya merujuk kepada golongan belia, remaja atau murid sekolah yang melakukan kesalahan jenayah dan berusia di bawah 18 tahun. Hal ini demikian kerana apabila mereka melepasi usia 18 tahun, mereka akan dikira sebagai golongan dewasa. Untuk makluman semua, hukuman untuk kesalahan jenayah yang dilakukan oleh golongan dewasa dan mereka yang berusia kurang dari 18 tahun adalah berbeza. Seterusnya ialah teori-teori mencegah jenayah juvana. Yang pertama ialah Kasdin 1997. Menurut Kasdin 1997 merumuskan bahawa baris penyelidikan ini telah menyatakan latihan pengurusan ibu bapa dapat membawa kepada peningkatan ketarah dalam tingkah laku kanak-kanak mengikut laporan ibu bapa dan guru. Tentang tingkah laku menyimpang, pemerhatian langsung ke atas tingkah laku di rumah dan di sekolah, serta rekod institusi kanak-kanak sebagai contoh ponteng sekolah, kadar tangkapan serta institusionalisasi. Dengan itu, bahagian ini membincangkan penilaian program yang sepenuhnya atau sebahagiannya tertumpu kepada membantu dan melatih ibu bapa dalam memantau anak-anak. Teori kedua pula ialah Hawkins 1998. Menurut Hawkins 1998, hubungan sebab dan akibat antara keupayaan kognitif yang rendah dan kenakalan mungkin diamediasi oleh akademik kejayaan dan ikatan dengan persekitaran sekolah. Hal ini menyebabkan ikatan yang rendah dengan sekolah akan menyebabkan pelajar ponteng sekolah dan pelajar keciciran sekolah. Perkara ini boleh dikaitkan dengan sikap kenakalan ganas di kemudian hari. Teori yang ketiga ialah Gottfriedson 1997. Menurut Gottfriedson 1997, menegaskan bahawa apabila kajian melaporkan kesan secara berasingan untuk kumpulan yang berbeza pada kekuatan dan kesetiaan pelaksanaan program seperti The Evidence Always dengan mencadangkan bahawa lebih banyak kenakalan dapat dicegah apabila strategi dilaksanakan dengan ketelitian yang lebih tinggi dalam tempoh yang berpanjangan dan keadaan ini dapat dipenuhi dengan lebih mudah di setengah sekolah berbanding yang lain. Dengan itu, tidak semua sekolah mempunyai kapasiti untuk menggabungkan program dengan baik. Terdapat 4 teknik pencegahan di keluarga remaja. Yang pertama, intervensi pencegahan melalui keluarga. Intervensi pencegahan melalui keluarga terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ibu bapa dengan kanak-kanak, ibu bapa dan pelajar sekolah rendah, ibu bapa dan remaja serta bakal ibu bapa. Yang membawa kepada intervensi pencegahan oleh ibu bapa kepada kanak-kanak yang berisiko seharusnya dimulai dari awal. Walaupun belum menjadi ibu bapa, hal ini kerana menurut Huisman 1984, ibu bapa kepada kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku selalunya mempunyai sejarah diri sendiri yang mempunyai masalah antisosial dan tingkah laku yang tidak baik. Teknik yang kedua ialah intervensi pencegahan melalui sekolah. Program ini bertujuan membina keupayaan sekolah untuk memulakan dan mengekalkan inovasi bagi mengurangkan delinkuensi. Hal ini kerana intervensi yang tertumpu terutamanya pada peraturan yang jelas dan menetapkan norma tingkah laku di sekolah juga dapat mengurangkan vandalisme, buli dan penggunaan dadah.
Teknik ketiga pula ialah intervensi pencegahan melalui kumpulan rakan sebaya. Intervensi pencegahan melalui kumpulan rakan sebaya juga terbahagi kepada 4 iaitu program peralihan remaja, kajian belia Cambridge Samville, bimbingan interaksi kumpulan di bawah pembangunan budaya rakan sebaya serta The A.C. Lewis Experiment yang membawa kepada 3 modaliti kumpulan dan 2 modaliti kepimpinan. Teknik yang terakhir ialah intervensi pencegahan melalui komuniti. Intervensi pencegahan melalui komuniti yang terbahagi kepada 5 iaitu pendekatan kepolisian dan strategi mobilisasi komuniti, pembangunan ekonomi komuniti dan pencegahan situasi, tunjuk ajar atau mentoring, program selepas sekolah dan program bukan di waktu sekolah serta latihan kerja Job Corps yang mengetengahkan melakukan aktiviti atau kerja yang bermanfaat daripada orang yang pakar atau ahlinya dapat mengurangkan tingkah laku delinkuensi. Sekian, terima kasih.